Final. Okeylah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulalah. Tak tahu Ridwan macam mana? Tu masuk dah. Mana? Tu bawah. Bawah. Bunyi burung. Oh. Wan, kau ada kat mana Wan? Dia kena unmute dulu speaker. Duduk mute lagi tu. Tu hotel Wan. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Masuk dah Ridwan? Dah tu ada bawah. Cuma kamera dia tak buka ni. Saya malu-malu, tak apalah. Okey, pasal apa ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya nak tanya lu ada apa-apa bunyi-bunyi pasal roster? Tak ada. Yang Suria lah. Okey. Ada sambung lagi tak dengan kau? Sedia saya sambung lagi sebenarnya, cuma hari ni dia off day kan. So, lepas ni apa dia apa lah. Tak clear betul. Cakap jauh. So kalau kata Suria off, dia akan di-replace oleh siapa-siapa saja ke macam mana? Siapa-siapa lah yang you rasa boleh hantar. Tengok according to shift lah. Sebab number of people sama aja. Cuma kalau hari-hari biasa tu saya prefer biar seorang lah, bagi senang dia orang nak kerja kan. Jadi tahu apa yang berlaku. So tak perlu banyak sangat handover kat orang lain. Cuma hari tak ada tu macam mana? Alright. Okay. Roger. Okey, kalau you notice dalam duty roster tu, saya ada buat perubahan sikit. Malam saya letak 7 orang cakrawira. Pagi pun saya letak 7 orang cakrawira. Dan selalunya akan ada, yang lokal selalunya akan ada 3 pagi, 3 petang dan 2 malam lah. Unless kalau ada cuti lah. Right? So basically kalau macam pagi ada 2 orang tu, kalau ikut current macam sekarang punya manning, kita ada lebih seorang sebab kita ada 7 orang pagi. Konsisten lah tu. So saya kurangkanlah dia orang punya cuti. Tak boleh banyak sangat, nanti tak ada duit, tak ada gaji pula dia orang. So basically kebanyakan dia orang akan ambil 3 hari ataupun 4 hari cuti lah. Siapa dapat 3 hari nasib lah, siapa dapat 4 hari nasib lah. Okey, untuk yang local security, saya letakkan 2 hari cuti lah. Sebab 1 tahun bulan ni kita ada dapat 2 leave untuk orang yang kerja 5 tahun ke atas lah. Yang lain tu 1 hari kot. Tapi lepas pada 12 hari bulan, kita akan ada 2 hari off day. 2 hari PH sempena sambutan Chinese New Year. Kan? Jadi yang tu pun saya ambil inisiatif untuk letakkan siap-siap lah. Right? Okay, kalau you tengok dekat situ, manning ada lebih. Jadi dalam manning tu nanti tolong tambah lagi. Sebab saya perlukan shift petang dan shift malam selepas semua orang balik lah. Basically lepas pukul 5 ataupun pukul 6, kita kena buat balik rondaan di villa, termasuk beach villa. Okay, GM emphasize kat saya baru-baru ni sebab ada kejadian api di beach villa 16 Mekah tu. Dia punya concern pasal api. So kita tak boleh ambil mudah lah. So you all tolong bertambah lagi satu betul kosong, tambah balik yang villa rounding kat situ. Saya nak sentiasa berlaku lah. Okay, boleh ya? Okay. Saya boleh bagi option, saya tak mahu banyak sangat penggunaan bagi, takut bagi tak ada ke apa ke. Try kau team dengan Khairil untuk dapatkan bicycle. Tapi tengoklah kalau dia nak bagi ke tak bagi. Sebab worst come to worst nanti bila you all tak ada bagi, berjalan kaki lah daripada villa 1 sampai 41, lepas tu nak pergi sampai villa 16. Kan? So daripada saya kurang-kurangnya ada bicycle pun okey juga. Okey tak?
Tapi subjek pada Khairil lah. Okay, yang itu yang pertama. Yang kedua, pasal Suria di S-Club, dia masih belum confirmkan lagi pengambilan staff security dia sendiri. Jadi Suria akan di-drag sampai 7 hari bulan. Tapi shift dalam roster tu saya berbual terus je lah. Okay. So basically kalau lepas 4 hari bulan ataupun 7 hari bulan dia orang dah dapat security, so Suria akan masuk balik lah. Okay. So masuk balik lah. Jadi kita ada lebihan anggota kat situ lah. Cuma awal-awal ni tak cukup lagi lah untuk malam. Ataupun tak sebanyak yang dalam roster lah. Faham Okay. So yang pagi-pagi macam mana proses sekarang ni? Okey tak? Yang pagi-pagi di S-Club. Alhamdulillah je. Apa Wan? Alhamdulillah je, semua okey. Proses kat sana semua okey. Alhamdulillah. Proses tu sekarang ni macam mana? Handover kunci dia macam mana? Nombor kunci kita ada sediakan lock je untuk buku lock untuk orang. Sekarang semua pakai buku. Diorang ambil kunci di mana? Di S-Club ke ataupun ambil di staff parking? Di S-Club. Kita ada kat situ lah sampai pukul 9. Faizul terkemit-kemit mulut, tak dengar suara pun. Bukan kata mereka ambil dekat staff quarter punya ni security post. Dah lah, kita kan saya kata Tori sampai hujung bulan Tori kita standby dekat S-Club. 7-9 tu kan. Tak apalah, kita bantu dulu lah sampai dia orang dapat staff dia orang, nanti tengok macam mana pula cerita lah. Saya pun tak mau letakkan apa ni, you all banyak sangat kat situ. Yang Suria lain lah sebab dia akan S-Club akan kita akan cross charge Suria punya shift tu dekat S-Club. Tapi yang 7 sampai 9 tu kita bantulah setakat ni. Tapi saya tak maulah ambil tindakan in charge semua sampai kita semua nak kena buat kan. So dia kena faham jugalah. So saya main baik tali sikit lah. Cuma untuk mula-mula ni kita tolong dulu lah. So lepas dia dapat staff nanti kita akan brief lain lah macam mana. Kalau dia pun nak tinggalkan dekat staff parking pun boleh. Ataupun pandai-pandai dia orang lah macam mana. Nanti saya akan beritahu lebih lanjut lah. Okey, balik pada roster. Faizul punya shift saya tak masukkan dalam supervisor. Saya tak mahu dia tanggal dengan banyak operasi sebab saya nak kena completekan safety punya benda-benda. Faizul? So you nak kena tolong saya banyak pasal follow up dengan safety committee punya benda-benda. Nanti saya akan emailkan kepada HOD yang semua safety committee tu kena siapkan sekurang-kurangnya 5 high rack untuk setiap department. Maksudnya department masing-masing. Itu hari kita suruh buat satu bulan sekali kan. Satu high rack tapi tak jalan. So you ada 1 bulan 2 ni. Cuma jangan tunggu sampai hujung bulan sebab hujung bulan tu kita dah banyak cuti dah. Buat secepat mungkin lah. Okay, kalau you perlu set up sebab saya akan hantar email kepada HOD minta dia orang assign dia punya safety committee ni untuk discuss tu bukan discuss saja, discuss terus buat lah high tu. Tapi kita tak mau kita yang buat lah, kita guide dia apa benda sebenarnya yang perlu lah. Sebab kalau kita buat no point dia orang tak pakai pun kan, kita tak mau macam tu. Alright. So yang satu lagi Afiq saya dah tarik dia masuk ke supervisor punya column. So Afiq, you kena perform supervisor punya duty. Kalau you tak pasti apa-apa, tolong check dengan Faizul. Alright. Tolong buat dengan betul, ikut balik apa yang perlulah. Alright. So basically dalam supervisor punya column ada 4 orang lah. Ada Afiq, ada Azri, ada Anis dan juga ada Ridwan. Faham semua? Faham. So yang hal ni saya tak mau jadi ada spekulasi. Jangan ada bunyi-bunyi kata nanti Afiq pandai-pandai lah apa semua, saya tak mau. Ada kata tiba-tiba kata Afiq dengan Faizul ni kata apa? Bodek bos ke apa, saya tak mau dengar benda tu. Arrangement yang saya buat ni adalah untuk department kita dan bukan disebabkan bodek apa ke. Okay.
Tolong bagi tahu balik dekat setiap shift, tolong explain, bagi dia orang faham kalau ada bunyi lah. Sebab saya tak mau langsung. Saya tak mau langsung ada bunyi-bunyi lepas ni. SA pandai-pandai jadi supervisor lah, bukan ada confirmation apa benda lagi lah. So saya tak mau benda bunyi. In fact memang betul saya dah hantar pada HR tapi tak ada bunyi lagi lah. Mungkin disebabkan keadaan semasa kita lah. Okay, sebabkan COVID jadi benda tu pending lagi. Right? Tetapi saya tak boleh tunggulah. Sebab kalau saya tak keluarkan Faizul, saya tak boleh nak tak boleh nak bergerak. Banyak sangat benda saya nak kena buat, jadi saya tak boleh nak buat. So tolong go through balik every time you take over shift, make sure you follow balik apa supervisor punya kerja. Saya tengok investigation punya ni pun dah lama sangat. Tak ada betul-betul follow up, ataupun saya tak tengok, ataupun saya tak highlight lah. So benda ni saya tak mau jadi berterusan lah. Right? You pulun buat apa yang perlu dalam shift you buat semua benda, lepas tu you hand over. Okay, habis shift you jangan pening-pening pula dah, unless kalau ada benda-benda yang you all tak communicate betul-betul lah. So shift, saya tak letak shift apa-apa, tapi saya nak you tolong cover morning briefing satu, yang kedua tengok shift mana yang tak cukup orang lah. So ada hari mungkin you kena cover shift lah, depending macam mana keadaan. Tapi saya tengok manning kita kalau ikut roster baru ni dah terlebih-lebih dah pun. Kalau ikut macam sekarang, macam hari ni punya shift kan, compare dengan bulan 2 punya, pilihan orang. So saya harap tak ada masalah lagi lah. Sebelum ni kata tak sempat lah sebab nak lari sana lari sini apa semua kan. Okay. Faizul tolong monitor lah. Alright. So Faizul, untuk you all punya pengetahuan, saya sebenarnya propose untuk promote Faizul jadi safety and health ataupun safety and security executive. Basically itu saya tak pastilah junior management ke mid management lah. Right. Tapi sekarang ni tak ada confirmation, semua saya minta you act lah, you dengan Afiq tolong acting dulu lah. Okay, bagi kita punya operation. Okay. Tapi benda ni pun bergantung jugalah. I hope you can perform well. Kalau tak nanti saya kena rombak balik lah. So tolong buat dengan baik, dan yang lain-lain tolong support sama lah. Ini bukan kata pasal orang kata apa, pilih kasih ke apa ke tak. Ini untuk operasi department kita. So kalau ada masalah apa-apa tolong discuss. Kalau ada bunyi-bunyian tu tolong settlekan. Kalau tak boleh tolong highlight kat saya. InsyaAllah. Okay. Ada apa-apa isu dekat dalam roster tak yang orang tengok? Ada tak? Ada tak apa-apa isu saya tanya you all ni? Tak ada. Kalau tengok okey. Okay. Afiq ada apa-apa? Afiq? Tak ada apa-apa. Tengok schedule semua okey. Okay. Azri? Tak ada apa-apa. Okey semua. Ridwan? Saya pun okey. Anis? Tak ada apa bos, okey je. Apa? Nyanak tu? Anis nyanak ke? Saya Bos agak-agak sedap seorang ke? Tak tahu kan. Betul? Okay. Nak kepastian lah untuk yang mana ada shift waktu manning tak cukup dua orang tu saya kena main kerja. You bukan saya kata saya tak letak shift, bukan you tak kena main kerja. You kena main kerja. Basically you kena in charge shift lah. Cuma saya letakkan shift. Basically saya nak letak you macam on saja. Cuma ada hari-hari tu you nak masuk pagi, kena masuk pagi lah. 7.3 lah. Jangan salah faham lah. Right. Saya bukan kata apa malam saya nak bubuh shift apa, saya pun malas nak bubuh, saya kosongkan dulu lah. Tetapi basically bulan 2 ni macam saya bagi tahu sebelum ni, mungkin semua dah tahu ataupun mungkin ada yang tak tahu. Daripada bulan 2 sampai 8 dari bulan 4 saya cuma kerja daripada selepas pukul 1. Sama ada saya kerja dari rumah ataupun saya datang tempat kerja lah.
Saya dah bagi tahu kat GM semualah, saya akan sambung belajar lah, saya ambil part time course selama 44 hari. Senin sampai Jumaat. Ya, Sabtu Ahad tu saya consider sebagai cuti lah, off day lah. So kalau saya kerja pun cuma petang lah. Jadi Faizul akan cover managing security department dan juga attend morning briefing lah. Cuma ada hari-hari yang off day ataupun hari-hari yang shift mungkin masuk petang. So yang tu you all cover lah. Make sure setiap hari ada orang masuk briefing lah. So harap tak ada masalah hari tu kan. Okay. Apa lagi ya? Okay, tak ada masalah hari tu lah roster. Kalau tak ada, saya nak highlight tu benda lain ni. Okay, pasal kebakaran baru-baru ni. Okay. Saya sebenarnya kecewa dengan macam mana tindakan kita. Bukan kata tindakan kita pada api tu tak bagus, tetapi macam mana daripada timekeeper ataupun control room ni bertindak. Kita selalu brief kata kalau fire alarm panel tu bunyi, kita isolate, kita panggil orang pergi check dan kita bagi tahu ke operator ataupun front office. So hari jadi yang dekat B916 tu memang tak ada alarm, tapi kita dah bagi tahu. So gas dah bagi tahu dah ada api. Tetapi dia punya move dia daripada control room memang slow gila-gila. Tak tahu nak buat apa. Jadi saya kecewa lah kat situ. Okey, bukannya orang baru kerja seminggu, bukannya orang baru kerja sebulan, bukan orang baru kerja 3 bulan. Okey, kalau macam Syazwan mungkinlah saya boleh terima lagi, orang baru kan. Baru permanent apa semua. Tetapi orang yang dah kerja bertahun tak tahu nak buat ni, saya cukup kecewa lah. Okay, sepatutnya benda ni jadi makanan kita. Tapi masih terjadilah. You tahu tak siapa yang call saya untuk bagi tahu benda tu? Tahu tak? Siapa tahu? Saya tahu. You tahu tak GM yang call saya? You rasa muka saya ni letak kat mana? Saya Director Safety and Security, saya tak tahu. GM yang bagi tahu kat saya. Sepatutnya benda-benda ni saya yang pertama patut dapat tahu. Ataupun saya yang perlu yang kena awal-awal bagi tahu. So saya nak letak muka saya kat mana? 2-3 hari saya kerja Tori, saya sakit hati. Semana saya nak kata pasal tu? Saya kecewa. Bukan saya nak marah you all, tetapi saya dalam pada banyak-banyak saya cerita ni masih tak berlaku lagi lah. Masih ada orang yang tak ambil berat. Dan saya rasa benda ni saya kena ambil tindakan lah. Saya tak boleh buat senyap lah. Banyak kali dah kita buat senyap. So benda ni akan berlaku lagi lah kalau tak ada tindakan diambil. Right? So untuk ni Faizul nanti tolong buka disciplinary bagi kat Syazani suruh dia sign. Kalau dia ada apa alasan bagi tahu tu. Bagi tahu dia. Tapi saya ke mana pun saya nak benda ni direkodkan. Tak sepatutnya orang yang dah kerja lama dah. Berapa tahun dah dia kerja? 2 tahun. Ke lebih? 2 Sama tahun. dengan Afiq 2 tahun. Dia 2 tahun. Dia baru masuk 2 tahun. 2 tahun tu tak barulah tu. Oh, dah tu. Dia masuk 2 bulan tu baru 2 bulan okey ya. Ni 2 tahun tu tak ada, baru 2 tahun. Okey. So saya memang betul-betul kecewa lah. So saya saja bagi tahu kat you all ni sebab setiap shift you all tolong emphasize kat benda ni. Kalau boleh you tanya balik. Alright. Kerja kita sebenarnya adalah untuk memastikan keselamatan. Ingat tak saya kata apa tadi? Apa tugas kita yang sebenarnya? Memastikan keselamatan gas, memastikan keselamatan pekerja dan juga memastikan keselamatan harta benda. Itu sebenarnya kerja kita. Ya, yang kita buat FPM, yang kita buat patrolling apa semua itu adalah duty yang kita buat harian sebab emergency itu bukan berlaku setiap hari, bukan berlaku setiap setengah jam, bukan setiap jam, bukan setiap minggu. Betul tak? Betul. So kalau you lewat saja nanti bukan tak ada kerja pula cakap kan. So kita fill up dengan tugasan-tugasan yang mana dia pun berkaitan dengan safety dan juga security. Tapi kebanyakan security lah. Right? Tetapi apabila berlaku kes-kes kecemasan
dan kita sendiri tak dapat handle dengan betul. Saya tengok on the whole lah, bukan kata satu bahagian. Yang macam Gash bagi tahu dengan cepat, lepas tu dia pun panjat pagar, tarik fire hose, Faizul pun datang, tu dah bagus. Cuma in term communication. Okay. Walaupun kita safety security, bukan kerja kita sahaja kat situ. Bukan kita sahaja yang akan terlibat. Kita perlu highlight kepada management, kita perlu highlight kepada ERT. Kalau kita semua benda kita memang matilah kita. That's why kita letakkan proses flow dan macam tu. Okay, tolong Fazul tolong buka disciplinary pada si Tani dan juga cek balik. Kalau perlu ada flow chart macam mana proses pun berlaku, siapa nak call. Sekarang ni dengan operator tak ada nak call siapa. Kalau perlu buat dia punya flow chart, letak dekat tepi mana-mana untuk reminder pun boleh. Okay, mana nak cari phone book pun boleh. Nak call siapa ni. Kalau tak dapat operator. Kita dah tu Azri dah sedang buat. Okay. Kadang-kadang kita punya prosedur ni cantik dalam buku je. Tetapi in fact dalam otak semua orang tak tahu. So tolong tengok baliklah tu. Kalau perlu ditest. Saya bukan apa, GM dah berulang-ulang kali. Saya beritahu dah. Bukan saya yang berulang-ulang kali beritahu kat y'all. GM pun dah berulang-ulang kali sampai naik malu saya. Macam saya tak buat langsung dalam morning briefing. Walaupun dia cakap tak sarkastik, kan? Tetapi dalam tu nampak macam saya tak buat kerja saya lah. Macam saya tak bagi tahu you all lah. Right? So sangat mengecewakan lah. Even though dia puas hati dengan certain benda, tetapi benda-benda macam ni tak boleh diambil mudah lah. Jangan kata lagi kita betul-betul ada high spirit untuk bantu andaman, ramai staff datang tolong. Itu betul. Okay, in that aspect is very good. Saya pun happy. Tetapi bila department saya tak boleh nak convey orang kata apa, information pasal emergency, you bayangkan kejadian berlaku pukul 12.13. Front office cuma dibagi tahu pada pukul 12.25 ataupun 12.21. Kalau nak terbakar lah. So saya dipersoalkan oleh Wenzel lah. Dia kata if you want operator ataupun front office to activate but the information never comes, macam mana dia orang nak activate? Faham maksud saya tak? Saya tak suruh you all contact semua orang. Tak suruh you contact semua HOD apa semua. Saya nak benda tu di-convey ke front office sahaja. Sama ada operator ataupun front office ataupun duty manager. So pandai-pandai dia orang lah nak communicate macam mana. Sebab dia orang pun ada SOP dia juga. Tapi kalau kita yang di security ni tak pandai nak highlight benda tu, sebab ingat okey lah dah cakap dalam walkie-talkie. Ingat PM ada walkie-talkie kah? HOD lain ada walkie-talkie kah? Tak ada. So benda-benda macam ni kena tengok balik lah. Okay, orang kata tak payah beritahu lah kot, semua dah tahu dah kod. Yang perkataan kod tu saya tak mahu. Dia kena pasti dah bagi tahu dah. Kod berapa saya dah bagi tahu. Confirm. Sebab apa? Selepas kejadian ni akan ada siasatan. Macam bomba lah buat kat Andaman, dia ada forensik. Kita pun kena buat macam tu lah. Lalu ni bila macam tu saya tak tanya you all semua buat lah. Saya yang akan buat. So bila benda kejadian daripada 12 suku cuma diberitahu ke front office 12.25 10 minit. Masalah tak? So masalah besar lah kan. Okay. Tolong. Sekarang ni memang betul-betul saya nak cakap benda ni, dan selepas ni benda ni saya ingat, saya harap tak akan berlaku lagi lah. Bukan kata tak akan berlaku lagi, kita pun kata tak jadi dah kot lepas ni. Jangan. Sekarang ni musim kering, macam-macam benda boleh berlaku. Right? So kalau kita tak bertindak pantas, information sampai lambat, so akan jadi masalah. Okey, dalam shift sekarang, habis dah cerita tu. Okey, dalam shift sekarang ni ada masalah apa tak? Afiq, kita go around the table lah. Ada masalah apa-apa? Cerita saya. Cakaplah tak ada masalah apa-apa. Learning process. Learning process lah. Okey.
dengan betul. Ambil belajar yang betul lah, jangan duk belajar yang tak betul. Betul. Saya tak mahu sekali lagi ada 2-3 cara orang ni kata macam ni, ada orang tu kata tu, saya tak mahu macam tu. Tolong Tak ada. buat yang betul lah. Check dengan Faizul. Right. Ada apa-apa lagi? Tak ada. Saya tak ada apa. Azri? Tak ada bang, semua okey bang. Semua okey. Sekarang ni kita punya investigation berapa banyak yang masih pending? Yang fire story ada buat lagi? Dah masuk dalam format belum? Saya ada buat apa? Saya tunggu statement yang 2 budak engineering tu, pool engineering tu. Daripada bagi dah. Tunggu nak print dah. Tolong buat. Nanti bila dah buat bagi tahu kat saya nak tengok dalam PDF. Baik bos. Alah, bagi tahu saya lah, nanti saya tengok balik sebab saya nakkan dalam PDF, saya nak hantar kat live. Tak payah tunggu saya masuk office dah. Okey bos. Lain? Yang pasal pak aku jatuh je, saya dah buat dah. Saya nak suruh Izzat check je lah. Tinggal tunggu dengan betul. Buat tu buat kat mana? Buat dalam folder sendiri kan? Buat dalam folder tu? Saya buat dalam folder sendiri dulu, lepas tu saya dah tadi minta Izzat tolong tengokkan je lah. Ni tak cukup lagi. Okey, soalan saya, kenapa suka masukkan dalam folder sendiri ya? You buat dalam telefon ke apa? Tak, dekat dalam desktop. Okey, dalam desktop. Tapi kenapa tak buat dalam pakai folder terus? Masuk dalam folder tu. Boleh je nanti saya buat. Saya masukkan. Sebab saya nak double check dulu kalau okey baru saya masukkan. Saya takut dalam tu tak boleh adjust, tapi sebenarnya boleh adjust, tak apa. Saya masuk nanti je. Saya harap benda tu saya dah sebut dulu sebelum ni. Kalau buat investigation ni, tolong masukkan terus dalam care folder. Tak usah duk buat dalam personal komputer ke, personal folder ke apa ke. Unless kalau you buat dalam telefon. Memang takkan masuk dalam care folder lah. Tetapi as long you gunakan komputer di hotel tu, masukkan terus dalam tu. Sebab apa-apa hal saya boleh check. Tak perlu saya nak telefon you, nak tanya, saya lagi suruh you hantar apa semua lambat. Baik. So kalau dalam care folder tu semua orang boleh tengok, semua orang boleh komen kalau nak bantulah. Kalau dalam folder you sendiri tak ada nak tolong. Baik. Yang Bismillah 16 tu ada dalam key folder bos. Saya letak dalam key folder. Okey. Fazul? Saya ada satu ni orang kata penjelasan balik lah kat bos. Untuk kes Syazani. Okey, untuk kes Syazani kita ada call log pergi ke front office. So memang kejadian berlaku pukul 12.13. 12.13. Lepas tu Syazani memang dia ada telefon pergi ke front office 12.14. Dia inform dekat Rajat. So saya rasa macam tak adil lah untuk dia kalau kita nak issue disciplinary, sebab kan tak sampai seminit dia call front office, cuma front office yang tak delegate message tu. Tapi yang dia beritahu saya, dia call pun 12 lebih, 12.25 tu. Dia tak pasti sebab waktu tu dia tak rekod lagi semua. Cuma call log semua ada lah tu. Okey. Cuma So kalau you dah investigate benda tu, okey, tapi saya tak mahu investigation ni kata dalam mulut saja. Saya nak tengok call log tu buat statement siasatan pasal situ. boleh. Okey, kalau Rajat kata dia tak mengaku, ambil gambar CCTV apa semua tu, kita tunjuk balik lah. Sebab sekarang ni orang cakap security yang tak bagi tahu. So explanation mulut saya tak mahu. Ambil call log tu, tempel kat situ. So tanya Rajat balik kalau ada cerita. Ada dua benda lah sebab saya tak pasti sebenarnya tu sekarang ni, sebab dia cakap macam ni. Satu, mungkin dia call sebab benda lain sebelum Gash beritahu. Yang keduanya, mungkin dia cakap dia bagi tahu tapi Rajat yang buat lambat kan, buat tak kisah, tak tahulah. Tolong check balik. Saya bukan kisah, saya bukan kata nak ambil tindakan sangat kat orang. Kalau dia buat kerja dengan betul, I'm okay. Tak perlulah nak punish dia. Patutnya dapat reward kan. Cuma yang dia tak ni sebab dia tak rekod masuk dalam PC terus. Dia tengah
on call apa semua. Yang tu yang dia tak ada record lagi. Lepas tu bila bos cakap dengan dia tak ada information yang tepat. Bila dah check habis semua, dia call log daripada duty phone pun ada. Saya pun sendiri dah tengok dah sendiri. Sebab tu yang berdasarkan investigation saya untuk kronologi accident api kat 16 tu, memang ada call log semua. Okay. Kalau you boleh prove benda tu, I'm okay. Tu nanti saya update balik lah call log apa semua tu kat bos. Cuma saya tak mau benda-benda macam tu berjadi sebab benda tu fatal. Okay, saya nak berkenaan ni juga, you all akan call saya waktu bila sebenarnya? Saya nak tanya, semua you all lah. Bilakah waktu yang you akan call saya? Selepas inform dekat operator ataupun FO. Okay. Saya nak you all faham sebenarnya semua kes yang emergency, especially api, kebakaran letupan, right, pergaduhan, you kena inform saya immediately. Tak kisahlah selepas front office ke apa ke, tetapi saya kena tahu dengan segera. Sebab, kita tahu sebab apa? GM dia takkan cari you all kalau nak refer benda-benda. Dia akan terus call saya. So kalau you rasa kata, oh tak apalah kita settle dulu apa semua, sekejap lagi baru call Encik Jai, kita boleh handle ni, you all silap. Sebab GM lagi laju, dia akan dapat information. Kalau saya tak call, dia sepatutnya tugas saya untuk beritahu GM dalam masa seminit apa benda tu berjadi. Tetapi kalau saya tak tahu, saya dapat call daripada dia lah pula. Faham tak saya tak? Faham. Okay. Sebab tugas melaporkan benda-benda kejadian bahaya dalam hotel ni saya. Bukan Jaya, bukan Wenzel. Itu tanggungjawab saya. Diorang boleh buat, tak ada masalah. Kan? Sepatutnya saya bagi tahu dulu. Lepas saya letak telefon, orang tadi telefon dah kata, okey tahu dah, Jai bagi tahu dah. Okey. Faham tak saya tak? Sebab itu memang azalinya tugas saya memang untuk melaporkan kepada GM dengan segera. Dia tu bos saya. Bukan sepatutnya ada orang lain telefon dia lah. Boleh juga, saya tak kisahlah kan. Tetapi kalau lepas orang lain 2-3 orang call dia, baru saya tak call dia lagi macam baru-baru ni, jadi macam mana? Okey. Apa yang saya masukkan sini bukan saya nak muka. Tetapi apa yang saya masukkan, ini tugas kita. Macam mana tugas you kena cepat inform dekat operator ke apa ke. Macam itulah tugas saya untuk lapor kepada GM. So you kena faham lah. Bukan sebab saya saja suka-suka bising. Apa-apa benda kecemasan yang berlaku, gas hilang ke apa ke, benda tu rasanya perlu saya tahu tak? So kalau you in charge shift macam tu, you direct call saya. Faham Faham. So saya tahu benda-benda tu beforehand, walaupun saya tengah bercuti. Okay, sebab perjanjian ataupun memang secara tradisinya, jawatan saya ni, telefon saya memang tak boleh off. Kalau telefon saya satu off, satu lagi itu kena ada on. Sebab tu kalau you tengok dalam management group, nombor saya dua-dua ada dalam tu. So kalau saya keluar, saya tak buat satu telefon lagi ada. Tetapi kalau you hantar mesej, mungkin saya tak tengok. Kalau mesej 1000 dalam saya tak larat nak tengok. Tak mana satu nak tengok atau pening juga. Okay. Okay. Ada apa soalan nak? Anis? Tak ada bos. Awak ni sebab muka manja ni. Muka ni muka profesional sikit dia tahu lah lepas kerja. Dah lah bos yang mengantuk. Senyum lebar. Tak ada, saya melawak je. Saya tahu you kat rumah. Ada apa-apa ni? Tak ada bos. Okey, nanti saya akan buat satu grup lagi. Ini adalah untuk saya share apa-apa berkenaan dengan OSHA. You all baca lah. You boleh faham, tak boleh faham. Kalau you nak tahu lebih lanjut, you boleh tanya saya dengan Faizul lah. Okey, saya akan start share apa yang saya ada lah. Sebab pada saya penting juga untuk you all tambah ilmu dan juga tahu apa benda safety tu. Dan sekarang ni you all tak clear. Right? Dan Faizul tolong buat balik. Make sure kita punya meeting jalan, jangan duduk tunggu lah. Kalau nak buat meeting apa semua pun buat petang selepas jam 1 lah.
1 tu saya baru habis kelas. Maksudnya pukul 2.30 ke 3 ke petang ke dan seterusnya boleh lah. Apa-apa hal pun. So shift bulan 3, bulan 4, bulan 2, bulan 3, bulan 4 dia tolong tengok lah. Saya masih ada di hotel lah, cuma saya nak bagi tahu lah, you all tolong bagi support kat Faizul tu. Kalau dia nak bising dengan you punya apa benda you tak buat pun, dia terima lah. Sebab dia memang kena buat rule macam tu. Faham? Faham bos. Hai bos. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak share dengan saya? Kalau tak ada, saya nak tanya. Baju ERT apa update? Ada movement tak? Baju ERT tengah redesign sekarang bos. Buat design. Design. Saya ambil balik daripada design yang bos hantar dulu tu. Saya hantar ke supplier. Saya suruh dia ubah sikit, lepas tu baru beritahu harga. Okey. So bila boleh dapat tu? Nanti saya check balik mana. Mungkin dalam minggu ni kot saya boleh dapat harga. Okey. Kalau boleh meet dengan harga yang dulu tu cantik lah juga. Kalau tak tu nanti masalah jugalah. Macam nak kena tukar lebih lah. Berapa orang yang bayar? 10 orang? Yang nama ada dekat saya 13 orang. 13 orang Okey. 13 orang, kalau seorang RM30 nak tambah, penat juga kan? Orang gelak je lah. Benda dah buat arrangement dulu ni. Okey. Rantai macam mana? Boleh pakai? Betul. Ha? Rantai dia perikat lah. Boleh je, dah Boleh letak pakai lah. dah tadi. Dah boleh lah. Okay. Yang dekat hujung tu ikat kat mana? Dia semua batu ke batu je, cik. Tak ikat sampai ke tiang. Okey lah, kita tengok dulu macam mana. Apa lagi ya? Apa itu farewell Izatil macam mana? Dah basi dah farewell tu pun. Farewell Izatil je nak PKP lah. Iyalah nak beli hadiah lah bagai. Hampa ni tak ada perasaan connected langsung dengan dia lah. Sian je dah. Boleh lah collect sound sikit. Kan nak buat makan-makan lepas habis PKP. Nak buat makan-makan tu mungkin susah sikit lah. PKP ni berapa lama kita pun tak tahu. Kan? Tapi kalau nak buat juga boleh lah. Tapi kena serius lah. Macam mana nak buat arrangement? Buat barbecue kat Loading Bay. Fikir something. Kalau you resign agak-agak apa orang nak appreciate kat you? Kan? Nak buat macam mana? You nak design buat gambar ke apa ke, terpulang lah. Kan? At least bagilah tanda hati ke dia satu. Selama dia kerja kat sini. Tak kisahlah you gaduh dengan dia ke apa ke. Tapi dia pernah bekerja dengan kita lah semua. Ya. Kan? So dia ada contribution dia juga. Kan? Anis. Ya bos. Emergency manual. Crisis management manual. Benda tu dia punya contact info dalam tu kena update setiap 3 bulan. Okay. You dah dapat daripada Zatil tadi kan? So kalau ada perubahan ataupun pindaan pada email, nombor telefon apa semua, you kena update dalam tu. That's why dekat version yang ada contact number, yang ada information, akan ada dekat bawah tu you akan nampak dia punya version date. Maksudnya hari kita update, hari kita print. Nanti you tengok balik dekat contact, management contact apa semua tu. Right? Sebab semua tu tahun lepas tu. Kalau ikut dalam audit saya hujung tahun hari tu, kantoi dah tu. Hari tu last bawah, sekali tengok page bawah. Bawah ada page. Izzati tak pernah hand over pun kat saya yang tu bos. Bawah lagi. Dekat bawah tu Fazul, bawah sikit. Dekat bawah tu selalunya tu tengok updated on tu. Tak nampak. Bawah.
20 Ah, Julai. tu. Kalau Julai sampai bulan 12 tu dah berapa bulan lah. Walaupun tak ada perubahan. Okay, tetapi you kena take responsibility lah. Check balik contact department tu, kerajaan apa semua kan. Check balik nombor tu valid tak valid. No Okay. point lah kalau kita maintain nombor yang tak betul. Bila emergency kita nak pakai nanti tak ada nombor tu. Okay. There's a few lah. Yang contact number that you memang kena update setiap 3 bulan. Okay, Bukan bos. dalam buku satu ni saja tau. You tengok balik distribution list apa HOD yang dapat hari tu. Semua dia orang kena collect balik dan you kena masukkan dalam tu. Okay. Faizul, hari ni sebenarnya apa? JKKP 8. 31 Januari. Sebelum 31 Januari sebenarnya. Ingat tak? Tahu tak? Yang mana tu? Pelajar safety kan main. JKKP 8 tak tahu. Yang mana tu? Kes yang mana? Bukan. JKKP 8 adalah satu summary 1 tahun yang kita hantar kepada JKKP. Itu kena buat tu. JKKP 8 sekarang ni kena hantar online ke ataupun manual? Semua sekali online. Saat lagi tuan-tuan tengok jap. Ada cukup staff tak hari ni? Hari ni saya dengan Syazwan. Dua. Boleh Okay, tengok lepas dinner sekali lagi macam mana. Sebab saya sabut lah hari ni sebab saya ada kematian. Malam ni sekali lagi kena mesti ada banyak benda nak buat. Tapi dia kena hantar hari ni, tarikh yang kena hantar tu tarikh hari ni. Tak boleh besok. Kalau tak laku lah. Nanti you access dalam office saya. Password komputer saya tahu kan? Tak. Tak pasal lagi saya bagi tahu. Lepas tu dalam saya punya folder ataupun yang PC backup, saya punya folder saya dalam PC backup, dalam tu ada folder macam-macam. You tengok JKKP, dalam JKKP tu ada banyak. So yang saya punya tu adalah latest punya JKKP yang kita hantar setahun. Lepas tu saya rasa kena buat online kot MyKKP saya yang saya tahu. Ada lagi password saya. Ingat tak MyKKP yang saya share dulu? Ingat. Jawab macam tak confident. Sebab hari tu apa bos tunjuk kat saya. Tapi password rasanya bos tak bagi lagi. Tengok balik dalam telefon, saya suruh simpan dalam telefon tu kan. Apa saya bagi lagi. Tak apa, ni try call siapa-siapa, dapatkan info. Yang geng-geng apa ni, yang geng-geng apa ni, yellow book tu tadi. Tanya ada kalau JKKP 8 submission pakai apa? Pakai kalau dia kata MyKKP, submit kat situ lah. Okey. Check yang tu dulu lah, information tu. Kena buat hari ni. Sampai malam ni, sebelum pukul 12 malam kena hantar. Dah. Okey, ada apa-apa lagi? Ada apa soalan? Afiq, ada apa Afiq? Tak ada apa-apa. Ada. Azri? Tak ada apa. Okey. Anish? Tak ada, bos. Okay. Ridwan? Tak ada je. Fazrul? All good. Okey, sajalah. Terima kasih semua. Baik, Mas. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi Assalam. wabarakatuh. Salam. Salam.